Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli Muhammad. Sebanyak apa yang Allah ciptakan. Dalam kisah yang lalu, saya telah menceritakan bagaimana Sumi telah dipukau, diculik dan dilarikan oleh seorang pemuda Bunian ke Riau, Indonesia, dan berkahwin dengan pemuda tersebut di alam Bunian. Menurut Sumi, nama pemuda Bunian yang melarikan dirinya tersebut adalah Hasim. Seperti yang telah saya jelaskan, Hasim, pemuda Bunian tersebut, mendapatkan Sumi secara paksa tanpa pengetahuan Sumi. Biasanya kita sering mendengar orang-orang yang berkahwin dengan orang Bunian akibat godaan Bunian tersebut sehingga mereka saling jatuh suka antara satu sama lain, dan setelah itu barulah orang Bunian tersebut mengajak berkahwin. Tetapi lain halnya apa yang dilakukan oleh Hasim kepada Sumi. Hasim telah memukau dan menculik Sumi secara paksa. Artinya Hasim ni, pemuda Bunian ini, tidak menggunakan teknik menggoda terlebih dahulu sehingga Sumi jatuh suka dan mau berkahwin dengannya. Menurut Sumi, dia tidak ingat apa-apa ketika proses dia dipukau tersebut, diculik dan dilarikan ke alam Bunian di Riau tersebut. Tetapi mengapa Hasim tidak menggunakan cara pengujukan pada Sumi seperti yang biasa dilakukan oleh orang-orang Bunian lainnya? Ini sesuatu yang agak pelik juga. Menurut Sumi, dia berada di alam Bunian dalam keadaan diculik itu, kalau mengikut ukuran waktu dunia kita dan dunia Bunian, sekitar 3 hingga 6 bulan, iaitu sebelum Sumi ini dipulangkan ke rumah ibu bapanya. Dan dalam masa 3 hingga 6 bulan itulah keluarga pemuda Bunian bernama Hasim tersebut mengawinkan Sumi dengan Hasim. Dan walaupun kehadiran Sumi ini di alam Bunian tersebut secara paksa, iaitu dengan cara dipukau dan diculik tanpa kemahuan dan kesedaran Sumi sendiri, tetapi pesta perkahwinan mereka itu telah diadakan dengan keadaan yang cukup luar biasa di luar dugaan. Pesta tersebut telah diadakan bukan sahaja secara besar-besaran, bahkan berlangsung dengan penuh adat istiadat Bunian, kata Sumi. Pendek kata, dalam pesta tersebut mereka bersanding dengan diiringi permainan kompang dan rebana dengan kerumunan manusia Bunian yang begitu ramai sekali. Bahkan menurut Sumi, sewaktu perkahwinan tersebut, dia dipakaikan berbagai jenis pakaian hampir setiap suku yang ada di Indonesia seperti Melayu, Jawa dan sebagainya. Bahkan dia juga memakai pakaian pengantin dari berbagai bangsa seperti pakaian Jepun dan Inggeris, Belanda ala Eropah. Bayangkan, dalam alam Bunian pun ada pakaian pengantin ala Eropah yang sepertinya tidak masuk akal. Tapi itulah yang dikatakan oleh Sumi. Ini berarti peniruan budaya dari manusia biasa ke alam Bunian juga terjadi. Dan kalau dalam pesta perkahwinan kita di alam manusia ini hanya berlangsung 1 hari, tetapi menurut Sumi pesta perkahwinannya di alam Bunian tersebut berlangsung selama 7 hari 7 malam lamanya dengan penuh meriah. Sudah tentu pesta perkahwinan yang meriah sebegitu rupa tidak ubah seperti bagaikan perkahwinan putera-puteri raja di alam dunia nyata ini. Begitulah hebat dan meriahnya pesta perkahwinan yang dialami oleh Sumi dengan pemuda Bunian bernama Hasim tersebut. Padahal di dunia nyata ini Sumi hanya gadis biasa. Keluarganya pun bukan orang terpandang. Ayahnya hanya seorang pekerja di sebuah jabatan kerajaan, tetapi hanya bertaraf pekerja biasa saja. Artinya jika Sumi berkahwin dengan pemuda biasa di alam Bunian, di alam manusia ini, maka pesta kahwin Sumi mungkin akan diadakan secara yang paling sederhana sesuai dengan kedudukan keluarga Sumi yang memang terlalu biasa di kampung tempat tinggalnya. Bukan saja keluarga Sumi ini tergolong miskin, bahkan Sumi juga bukan gadis yang punya pelajaran tinggi. Setahu saya sekolah rendah pun Sumi tidak tamat, kerana dia dikatakan terlalu lemah dalam pelajaran sehingga menjadikannya malas belajar seperti kanak-kanak yang sama dengan usianya. Sebagai saudara sepupu, kami pernah bermain-main waktu ibu bapa Sumi datang berkunjung ke rumah saya. Dan yang saya lihat, memang Sumi ini boleh dikatakan sebagai gadis yang lurus, tidak banyak cakap. Dia mungkin tidak mampu untuk belajar di sekolah seperti anak-anak yang lain kerana dia pernah jatuh
sewaktu zaman kanak-kanaknya dulu, iaitu ketika dia masih berusia sekitar 3 bulan. Tapi mau dikatakan otaknya kurang bagus, dia boleh mengingat dengan baik kebanyakan peristiwa yang dilalui sebelum ini. Bahkan dia masih ingat berapa usia ketika dia berkahwin tersebut. Tetapi itulah yang terjadi pada Sumi, tidak mau belajar sehingga sekolah rendah pun tidak tamat. Apa yang mau saya katakan tentang pelajaran Sumi ialah Sumi bukan saja daif dari segi kedudukan ekonomi keluarganya, paras rupa juga terlalu biasa. Bahkan Sumi juga daif dari segi pelajaran yang begitu penting dalam zaman moden ini. Jadi Sumi boleh dikatakan lebih banyak kekurangan dari berbagai aspek. Maka itu memang mungkin saja kalau Sumi mendapat jodoh dengan manusia biasa, maka jodohnya pun akan lebih kurang dengan taraf yang ada pada Sumi. Dalam kata lain, dalam keadaan Sumi dan keluarganya yang begitu serba kekurangan dari segala perkara, maka sudah tentu pesta kahwin Sumi akan berlangsung dalam keadaan yang paling sederhana sekali. Tetapi kerana Sumi berkahwin dengan pemuda bunian, maka pesta kahwinnya begitu hebat, mengalahkan pesta kahwin orang-orang yang berada di kampungnya. Bahkan pesta kahwin Sumi di alam bunian yang begitu meriah dan hebat tersebut boleh dikatakan pesta kahwin Sumi tersebut hampir sama dengan pesta perkahwinan putera-puteri diraja di alam dunia nyata ini. Seperti yang saya jelaskan, pesta perkahwinan Sumi tersebut terjadi dalam jangka masa Sumi berada dalam Asim, dalam culikan Asim, pemuda bunian tersebut. Sedangkan dalam masa yang sama, dalam masa 3 hingga 6 bulan tersebut, keluarga Sumi yang berada di alam nyata ini tidak pernah berhenti terus-menerus berusaha mencari Sumi dengan berbagai usaha yang tidak kenal jemu. Mereka langsung tidak tahu di mana Sumi telah menghilangkan diri dari rumah dan tidak tahu Sumi telah dilarikan. Mereka tidak tahu yang Sumi telah dilarikan Asim, pemuda bunian. Jadi dalam proses pencarian Sumi tersebut dengan berbagai cara tetapi gagal menemukan Sumi, akhirnya keluarga Sumi berjumpa seorang dukun. Melalui dukun inilah barulah keluarga Sumi tahu bahawa Sumi ini telah dilarikan pemuda bunian ketika itu sedang berada di alam bunian. Maka bermulalah usaha membawa balik Sumi ke alam dunia ini. Semua usaha membawa balik Sumi ke alam dunia ini diserahkan kepada sang dukun. Pada mulanya suami bunian Sumi ini tidak mahu berkompromi sama sekali dan tidak mahu memulangkan Sumi yang telah menjadi isterinya yang sah. Tetapi akhirnya dikatakan suami Sumi tersebut sanggup memulangkan Sumi pada keluarga Sumi setelah dipersetujui satu syarat, iaitu Asim akan pulangkan Sumi kepada keluarga Sumi, tetapi dalam masa yang sama Sumi tetap menjadi isterinya. Artinya Sumi boleh tinggal dengan keluarganya, tapi bila Asim suami buniannya perlukan Sumi, dia boleh menjemput Sumi ke alam bunian dan memulangkan semula setelah keperluannya dengan Sumi selesai. Jadi mau tidak mahu keluarga Sumi ini terpaksalah menerima syarat tersebut. Ini kerana keluarga Sumi lebih mementingkan dapat melihat Sumi kembali ke pangkuan keluarga daripada tidak dapat berjumpa langsung dengan Sumi. Ini berarti walaupun Sumi telah berada semula di rumahnya di alam dunia, tapi dia tetap menjadi isteri kepada Asim, pemuda bunian tersebut. Jadi hubungan suami isteri Sumi ini dengan Asim tersebut terus berlangsung agak lama juga, iaitu lebih 10 tahun. Bahkan Sumi sempat mempunyai anak dengan Asim, Sumi buniannya itu. Semua anak tersebut, jadi semua anak Sumi yang lahir 3 orang tu terus berada di alam bunian sampai sekarang lah. Jadi saya akan sambung cerita tentang Sumi dan Asif saudara saya yang lain itu dan beberapa cerita gaib yang lain jika ada kesempatan nanti. Dan terima kasihlah pada anda yang telah sudi subscribe, like and share channel ini untuk terus berkembang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.